Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Siti Hamsiah binti Talib, cikgu yang akan mengajar anda semua untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan terangkan secara serba sedikit secara sepintas lalu berkaitan topik-topik yang akan kamu pelajari dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Terdapat 6 subtopik yang akan kamu pelajari dalam subjek reka bentuk dan teknologi ini, iaitu Bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Bab 2, pengurusan projek. Bab 3, proses reka bentuk. Bab 4, lakaran. Manakala bab 5, aplikasi teknologi, ada 2 subtopik yang kamu akan pelajari, iaitu yang pertama, reka bentuk sistem vertigasi dan reka bentuk fashion. Kita lihat pula proses dan hala tuju subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Okey, dalam bab yang pertama, pelajar dapat menjana idea melalui aktiviti pembinaan secara kreatif. Bab 2, pelajar dapat membentuk pasukan kerja dan pembinaan laporan projek. Bab 3, pelajar dapat mengembangkan idea melalui projek brief dan pembinaan model ataupun mock-up. Dalam bab 4, pelajar dapat kemahiran melakar lakaran bermaklumat. Dalam bab 5.1, pelajar dapat mereka bentuk sistem vertigasi yang baru. Dan last sekali, dalam bab 5.2, pelajar dapat mereka bentuk pelbagai fashion di pasaran. Okey, baiklah pelajar. Ini adalah buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 yang kamu akan gunakan. Pelajar boleh buka buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 muka surat 2 untuk topik pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar bab 1 tajuk pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi dalam topik kita pada hari ini, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat yang pertama, mentakrif maksud reka bentuk dan teknologi, dan yang kedua, mengenal pasti 7 elemen reka bentuk. Wah, nampak sedap kan kek ni? Baiklah pelajar, kek ni merupakan salah satu contoh reka bentuk. Sebenarnya dalam kehidupan kita pada hari ini, dipenuhi dengan pelbagai barangan dan teknologi hasil daripada reka bentuk. Contoh-contoh reka bentuk yang lain termasuklah tuala, sabun mandi, berus gigi, baju, seluar, kasut, kuih muih, kenderaan, pertanian, ubat-ubatan dan banyak lagi. Semua ini tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan selesa. Baiklah, kita lihat apakah definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, apa yang boleh kamu lihat di sini, terdapat 2 peralatan yang mempunyai fungsi yang sama iaitu menghancurkan makanan. Namun begitu, peralatan ini mempunyai reka bentuk yang berbeza di mana penggunaan blender dalam menghancurkan cili adalah lebih mudah, cepat dan selamat berbanding penggunaan lesem batu yang mungkin akan menyebabkan cili tersebut terpercik ke mata. Definisi teknologi pula ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber alam semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugas manusia. Sebagai contoh, perubahan yang berlaku terhadap bahan mentah iaitu susu getah menjadi bahan yang boleh diguna dan bernilai tambah iaitu tayar. Apa yang kamu dapat lihat di sini pula ialah perubahan reka bentuk dan teknologi terhadap basikal dan juga telefon. Kita sudah lihat definisi reka bentuk dan definisi teknologi.
Sekarang kita lihat pula definisi reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi ialah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, telefon bimbit. Reka bentuk terbahagi kepada dua, iaitu reka bentuk konkret dan reka bentuk abstrak. Reka bentuk konkret merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Manakala, reka bentuk abstrak pula melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Di sini, kamu boleh lihat reka bentuk konkret terbahagi kepada teknologi dan juga seni. Manakala, reka bentuk abstrak terbahagi kepada perkhidmatan dan komunikasi. Kita beralih pula kepada tajuk yang seterusnya, iaitu elemen reka bentuk. Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan ataupun lakaran. Bagi menghasilkan satu reka bentuk yang baik, mereka perlu mengubah suai unsur reka bentuk yang dihasilkan sehingga mencapai kehendak pelanggan. Oleh itu, elemen reka bentuk perlu diketahui dahulu sebelum seseorang memulakan proses mereka bentuk. Terdapat 7 elemen reka bentuk yang kamu perlu ketahui. Yang pertama, garisan. Yang kedua, rupa. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, saiz. Yang keenam, warna. Dan yang ketujuh, ruang. Baiklah pelajar, saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan elemen reka bentuk ini. Elemen yang pertama, garisan. Garisan ialah cantuman ataupun sambungan siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Terdapat 9 fungsi garisan. Yang pertama, menunjukkan dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya, pelan lantai bilik tidur dan jadual. Yang kedua, menunjukkan pergerakan arah ataupun aliran. Contohnya, laluan papan tanda. Yang ketiga, menunjukkan perhubungan antara elemen. Contohnya, gear serong. Yang keempat, mewakili ketegangan antara dua titik, seperti garisan lurus pada tali gitar. Yang kelima, menunjukkan kestabilan dan kerehatan, seperti garisan melintang pada batu bata. Yang keenam, menunjukkan keseimbangan. Contohnya, garisan menegak pada tali jam. Yang ketujuh, menunjukkan daya gerakan yang dinamik seperti garisan serong pada kotak. Yang ke-8, mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Contohnya, paip air. Dan yang ke-9, menunjukkan objek itu sama ada dekat ataupun jauh. Objek yang dekat biasanya mempunyai garisan yang tebal, manakala garisan nipis ataupun halus menunjukkan objek itu jauh. Di sini kamu boleh lihat fungsi dan kegunaan garisan dalam melakar wajah seseorang. Ini pula adalah contoh garisan yang menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Kita lihat pula elemen reka bentuk yang kedua, iaitu rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara ujung garisan dengan permulaannya. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan yang mengelilinginya. Ini bermaksud rupa mempunyai ruang kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat dua dimensi serta mempunyai luas. Terdapat dua kategori rupa, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Rupa geometri ialah rupa yang mempunyai sudut dan penjuru, manakala rupa organik ialah rupa yang mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk khusus.
Apa yang kamu dapat lihat di sini ialah contoh rupa geometri dan juga contoh rupa organik. Elemen reka bentuk yang ketiga ialah bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkret dan bentuk abstrak atau bentuk ilusi. Objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkret, manakala bentuk yang kelihatan tiga dimensi dinamakan sebagai bentuk abstrak atau bentuk ilusi. Contoh bentuk konkret adalah barang-barang yang ada di sekeliling kamu, di mana kamu boleh pegang barang-barang tersebut. Manakala contoh bentuk abstrak pula adalah lukisan tiga dimensi seperti ini. Elemen reka bentuk yang keempat pula ialah tekstur. Tekstur ialah satu teknik untuk memberi kesan terhadap orang yang melihatnya. Contohnya, kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Elemen reka bentuk yang kelima ialah saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Tujuan saiz adalah untuk menunjukkan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Elemen reka bentuk yang keenam ialah warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi, psikologi orang yang melihat dan menggunakannya. Oleh itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan objek, acara, kegunaan dan kehendak pelanggan. Terdapat tiga jenis warna, iaitu yang pertama, warna premier, iaitu warna asas dan warna utama. Yang kedua, warna sekunder. Dan warna tertier. Di sini kamu dapat lihat ada dua kumpulan warna, iaitu warna panas dan warna sejuk. Warna panas ialah warna yang terang dan jelas. Warna panas dapat menimbulkan suasana ceria, riang dan bersemangat. Warna ini dinilai dari warna merah hingga ke warna kuning. Manakala, warna sejuk memberikan kesan cahaya yang rendah. Warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata yang memandang. Warna sejuk dinilai dari warna ungu hingga ke warna hijau. Elemen reka bentuk yang terakhir ialah ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek lebih jelas. Keluasan ruang menjadikan suatu reka bentuk terselah dan menarik. Ruang terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruang nyata atau ruang fizikal dan ruang ilusi ataupun ruang tampak. Ruang nyata ialah ruang sebenar di antara dua objek yang berhampiran, manakala ruang ilusi pula adalah objek ruang gambar yang terhasil daripada dua objek tersebut dihasilkan dalam bentuk lukisan. Ini adalah contoh ruang. Baiklah pelajar, untuk hari ini kita telah belajar tentang maksud reka bentuk, maksud teknologi dan maksud reka bentuk dan teknologi. Selain itu, kita telah belajar tentang 7 elemen reka bentuk. Baiklah pelajar, sampai di sini saja pelajaran kita untuk kali ini. Saya harap kamu semua dapat memahami apa yang saya telah sampaikan. Jumpa lagi kita untuk kelas yang seterusnya. Stay at home and stay safe. Bye semua.